Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabiyuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabiyuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma fa akmilul iddah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa yad'u fi du'ahi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati tuan-tuan, ada jemaah yang memutuskan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak alhamdulillah pada tengah hari Selasa ini 27 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 1 Mac 2022 Masih, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Kita telah sama-sama menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita, ya, Al-Fadhil Ustaz Mazli Nuri bin Murid Hafizahullah Ta'ala, yang lebih mesra dikenali sebagai Ustaz Palang. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengimamkan solat zuhur berjemaah tadi. Dan seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini, ya, bermula daripada hari ini sampailah kuliah zuhur yang terakhir pada bulan Sya'ban nanti, ya, kita akan mengupas isi kandungan kitab Safinatun Najah yang disusun, dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, ya, yang dia ada bab berkaitan dengan puasa yang ditulis sebenarnya, dimasukkan dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ikut susunan asalnya sampai bab zakat saja, puasa itu adalah daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Walaupun bab puasa ini penting, untuk kita ulang kaji bermula kuliah kita hari ini sampailah kepada kuliah terakhir pada bulan Sya'ban ni, kerana kita semakin menghampiri bulan Ramadan. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, ya, kaum muslimin sallallahu, bahawa peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah gerbang yang pertama sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Gerbang yang kedua kita akan jumpa nanti pada malam nisfu Sya'ban. Itulah gerbang yang kedua. Sebab itulah kita berdoa bila masuk bulan Rajab, kita berdoa memohon keberkatan dari Allah SWT untuk sekalian kita pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kerana peristiwa-peristiwa besar yang disebut tadi berlaku pada kedua-dua bulan tersebut. Dan mohon, supaya, ya, sampai pertemuan kita kembali dengan bulan Ramadan yang dirindui, ya, sepatutnya, seharusnya kita semua rindui, ya, kerana bulan Ramadan ini, ya, dia hanya hadir sebulan, setahun sekali. Tidak ada 12 kali Ramadan. Ramadan cuma ada sekali je dalam setahun. Tak tahulah kalau kakak di belakang suka Ramadan 12 kali setahun. Bulan ni Ramadan, bulan depan Ramadan, sampai hujung tahun Ramadan. Puasa je sepanjang tahun. Tak tahulah akak-akak suka ke tak, saya tak tahu. Ya, kalau akak suka, alhamdulillah, bagus juga. Bila kita apply kepada Allah Ta'ala, mansuhkan bulan lain, bulan Syawal sekali, buat Ramadan 12 kali sebulan. Boleh ya saya? Ramadan. Tak larat kot, kan? Sebab tu Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang sifat dia Al-Adil, Maha Adil, Allah Ta'ala jadikan Ramadan itu hanya sekali saja setahun. Ya, sebab Allah Ta'ala tahu kita manusia ni tara mana kemampuan kita nak berpuasa. Malah dalam kitab fiqh, berpuasa sepanjang tahun itu hukum dia makruh. Ya, boleh kalau ada orang yang larat puasa setiap hari, kecuali hari-hari diharamkan berpuasa, tapi hukum dia makruh. Ya, kerana khilafus sunnah, ya, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi ada kala puasa, ada kala berbuka. Paling rajin Nabi Rasul yang paling rajin puasa, Nabi Daud AS. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Itu paling rajin puasa tu. Kita nak lawan nak Rasul, Nabi, puasa je semua, tak mampu kita, tuan-tuan. Maka kita hanya wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Bulan lain disunatkan sahaja, melainkan puasa nazar dan puasa kifarah ataupun kafarah.
Ya kan kalau nazar kena lah puasa, dia dah jadi wajib. Kalau kafarah ini kena pada orang. Kalau kafarah pun bagi dua. Kafarah sumpah, kafarah bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan. Kafarah sumpah puasa 3 hari. Laki kena, perempuan pun kena. Kafarah bersetubuh pada siang Ramadan kena lelaki 2 bulan puasa berturut-turut. Tak boleh tinggal sehari. Tinggal sehari kira kosong balik. Terus. Itu puasa yang wajib selain puasa Ramadan. Yang lain puasa sunat je. Isnin Khamis sunat, pertengahan bulan sunat, hari Arafah sunat, puasa Rajab dan Syaban sunat. Itu semua sunat belaka. Baik, sebagai membuka perbincangan tentang buat puasa ni, fasal yang pertama diberi tajuk oleh sahabat lama saya Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Al-Yasak bin Berhan Hafizullah Ta'ala. Tajuknya penentuan puasa Ramadan. Faslun, yajibu sawmu Ramadana bi ahadi umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari 5 perkara tersebut. Salah satu dari 5 perkara yang tersebut di bawah. Maknanya kalau jadi salah satu daripada 5 benda ni, maka wajiblah berpuasa pada bulan Ramadan. Wajiblah mula berpuasa Ramadan. Kalau jadi salah satu daripada 5 ni kita dapat tahu, maka kena puasa. Kena start dah puasa, kena mula dah puasa Ramadan. Itu yang disebut oleh penyusun kitab ini, penulis fasal ini. Pertama sekali, ahaduha bikamali Sya'ban 30 yauman. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban selama 30 hari. Dalilnya ada. Hadis yang dibaca awal tadi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu bila melihat anak bulan Ramadan, dan berhari rayalah kamu bila melihat anak bulan Syawal. Fa in ghamma, sekiranya anak bulan itu terlindung disebabkan awan, fa akmilul iddah, maka naklah disempurnakan tempoh puasa bulan itu. Kalau 29 jadikan 30. Dalil tu dah tu. Tu kaedahnya dah ada dah. Jadi kalau tengok anak bulan tak nampak, maka ditambah bulan Syaban 30 hari. Malam esok tu mau tak mau, salatut tarawih min syahri Ramadhan thabakumullah. Malam habis 30 Syaban, malamnya tu dah jadi malam 1 Ramadan. Tak dapat tidak disunatkan solat tarawih. Penuhlah surau, penuhlah masjid sampai ke laman. Tu malam pertama Ramadan ni. Malam ke-29 Ramadan saya. Setengah masjid pun tak ada. Habis semua balik kampung. Perempuannya habis buat kuih raya. Iyalah kuih raya, kuih tunjuk yang banyak. Mana tak jumpa dah zaman mak-mak kita, nenek kita, opah kita dulu, wan kita dulu tak jumpa, tok kita dulu tak jumpa dah. Zaman-zaman tu memang betul, orang perempuan memang tinggal masjid surau pasal apa? Nak buat kuih raya. Waktu tu. Sekarang tak ada dah, semua tunjuk-tunjuk agak. Bila semua tunjuk-tunjuk, senyap sunyi habis semua. Tidur bawah. Jadi itu yang pertama sekali. Dengan sempurnanya 30 hari bulan Sya'ban, maka besoknya tu wajiblah kita berpuasa Ramadan. Wa thaniyuha bi ru'yatil hilal fi haqqin min man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang keduanya dengan melihat terlihatnya anak bulan Ramadan tu dengan secara benar. Sesiapa yang melihatnya, walaupun si yang melihat itu orang fasik, walaupun nelayan tengah laut nampak, kita yang terpun tepi pantai tak nampak, nelayan tengah laut kata nampak anak bulan, kata dia pun tangkap gambar screenshot, hantar ke Jabatan Mufti. Jabatan Mufti tak boleh kata tak boleh nampak, tak nampak.
Kami topong dekat Pasir Panjang tak nampak. Masalahnya nelayan tengah laut nampak. Mereka nampak dan mereka beri bukti. Contoh. Ni contoh saya bagi contoh. Maka Jabatan Mufti tak boleh kata tak nampak. Mesti Jabatan Mufti laporkan bahawa anak bulan telah kelihatan. Walaupun bukan di tempat mencerap anak bulan. Itu kaedah sebenarnya. Sebab itu nak ditafsirkan wa in kana fasiqan tadi. Sebab wa in kana fasiqan itu merujuk kepada orang yang selain ada otoriti mencerap anak bulan. Ini sebab ni sebut pengarang kitab disebut. Kalau kata ada seorang yang melihat, dia tak nampak anak bulan, dia lapor kepada pihak berkuasa, dia nampak anak bulan ada bukti semua, maka besok tu kena puasa lah. Cuma kaedah ni kita tak tahulah sama ada terpakai ataupun tidak sekarang. Sebab kaedah yang dipakai sekarang imkanur ru'yah. Maknanya melihat anak bulan ni hanya mengesahkan kiraan. Kira tu dah ada dah. Kalau Syakban 29 tu besok puasa. Kalau Syakban 30 lusa puasa. Memang dah kira dah siap. Tengok anak bulan ni nak ngesahkan betul ke tak, itu je. Sebab Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dah buat kiraan. JUPEM, dia orang dah buat kiraan, tak akan nampak anak bulan. Pergi juga nak tengok, nak sahkan betul ke tidak. Malam tu dia umumkan, menjujur titah perintah Duli Yang Mulia Paduka Keseri Raja-Raja telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja Melayu, maka dengan ini diisytiharkan. Skrip tu ingat 20 tahun sebut, takkan lupa. Tapi dulu-dulu dia akan sebut anak bulan Ramadan telah kelihatan. Maka tarikh berpuasa Ramadan di seluruh Malaysia jatuh pada hari sekian. Sekarang dia tak sebut kerana anak bulan kelihatan tu. Dia tak sebut. Cuba kita tengok. Sebab sistem yang diguna tu sudah berbeza. Dulu dia guna tengok anak bulan ni. Tak, tu yang masing-masing meneka-meneka tu kalau nak bakar lemang, nak raya, terutamanya. Nak bakar malam ni kan, bakar malam besok. Tunggu keputusan tu. Kalau keputusan kata besok, malam tu juga bakar lemang. Baik tengah malam. Ingat lagi zaman-zaman tu. Sekarang tak. Sekarang dah tahu dah. Tengok di kalender. 1 Ramadan kalau ikut kalender Takwim Hijriah tahun 1443 ni jatuh pada 3 April. Itu confirm lah tu. 99% confirm. Dia tak akan berubah. Kiraan dia begitu. Yang pergi tengok nak bulan tu Ustaz, itu nak ngesahkan kiraan je. Nampak tak nampak kita tak tahu, kita tak di situ. Kita tak di situ. Dan pihak yang berautoriti saja yang boleh memutuskan sama ada benda tu tepat ataupun tidak. Itu je. Kita tak ada kuasa apa-apa. Kita tak ada autoriti. Yang ada autoriti hanya Jabatan Majlis Agama Negeri, Jabatan Mufti Negeri, Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia. Itu 3 je pihak yang ada autoriti dalam pencerapan anak bulan. Itu saja. Jabatan Mufti pun dia ada unit falak. Kita cerita ni hanya sekadar teori saja. Kita praktikal serah pada mereka. Betul tak betul mereka lah. Dan dia akan memikul tanggungjawab. Itu saja. Kita tak payah mendahului sesiapa. Ikut. Kalau puasa besok, besoklah puasa. Kalau puasa lusa, lusa lah puasa. Ikut je lah. Yang kita bincang ni nak tahu ilmu macam mana nak mula puasa Ramadan ni, apa cara dia, apa kaedah dia. Itu dia kaedah dia tadi. Kan, melihat anak bulan tu. Baik, kemudian wathalithuha bithubutihi fi haqqin man lam yarahu bi'adli syahadah. Yang ketiga ialah dengan
sebab sabit melihat anak bulan Ramadan pada hak sesiapa yang tidak melihatnya. Ini anak bulan dengan kesaksian seseorang yang adil. Ini dia tuan-tuan. Maknanya orang yang tak melihat Ramadan tu menyatakan telah sabit adanya bulan Ramadan besoknya. Inilah yang dipakai. Ini tadi kiraan falak tu. Kiraan falak tu masuk kat nombor 3 ni. Dia tak nampak tapi kira sepatutnya nampak. Kan? Baik itu kalau kita tengok dalam setengah-setengah keadaan ada bulan tak nampak sebenarnya. Tapi sebab kira tu nampak, maka dikira besok kat puasa. Jadi persoalan ni, adakah mafhum hadis fa in ghamma wa in ghamma fa akmil iddah terpakai tidak? Itu wallahu alam. Kita tak ada hak untuk mentafsirkan benda tu. Kan sebab Nabi kata kalau anak bulan terlindung maka cukupkan bilangan bulan Syaban, bulan Ramadan. Kan? Tapi bila dia pakai yang nombor 3, kalau pakai yang nombor 3 ni, maka pihak yang berautoriti boleh mensabitkan adanya bulan Ramadan itu dengan kesaksian yang adil. Siapa dia yang berautoriti tadi lah? Majlis Agama, Jabatan Mufti, JUPEM, Jabatan Hukum Pemetaan. Itulah 3 pihak. Jadi kita sebagai orang awam ikut je. Kita ikut je, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Apa-apa kamu dah jawab. Kan? Tak perlu kita nak pandai-pandai puasa sendiri. Kan? Macam dulu-dulu pernah jadi di negeri Perak ni lah. Kan? Negeri lain belum raya, dia dah raya dulu. Sebab tuanku dah isytihar seluruh Perak raya besok pagi. Negeri lain tak raya, tambah sehari puasa 30 Ramadan. Lama dulu, tak kisah saya tahu awal 80-an ya. Dan benda itu seluruh negara tahu. Sebab dia jadi lain kan, lain daripada lain. Dia pakai kuasa autoriti dia pakai nombor 3 ni lah. Nampak? Sebab autoriti dia sebagai Paduka Seri Sultan, sebagai ketua agama negeri, dia guna kuasa dia. Better nak raya besok kata. Siapa nak lawan? Tak ada siapa boleh lawan. Better isytihar, negeri better raya besok. Dia guna kuasa dia. Dan kuasa tu masih terpakai bagi ni. Sebenarnya, tapi ialah kan, benda ni benda yang dulu lah. Sekarang ni seragam lah kan. Takkan jadilah macam yang dulu-dulu. Tapi dia boleh jadi tak? Boleh. Pakai perkara nombor 3 ni. Boleh pakai. Kan? Sebab dia ada autoriti tadi sebagai ketua agama negeri. Wallahu alam. Wa rabi'uha bi ikhbari adlin riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Apa dia tuan-tuan? Dengan sabit melihat dengan sebab pengkhabaran seorang yang adil riwayatnya, lagi dipercayai sama ada hatinya membenarkan perkhabaran tersebut atau tidak, atau perkhabaran seorang yang adil riwayatnya yang tidak dipercayai jika hatinya membenarkan perkhabaran tersebut. Cerita nelayan tengah laut tadi ya. Nelayan tengah laut tadi tu cerita dia, yang nombor 4 ni. Dia duduk tengah laut tu. Kan, serapan di tepi pantai tak nampak. Dia duduk di Pulau Perak, tengah-tengah laut tu nampak. Contoh. Jadi dia pun tangkap gambar, dia hantar WhatsApp, hantar ke Jabatan Mufti. Kami nampak, kami dapat tahu pengumuman kata puasa lusa. Masalahnya kami nampak di tengah laut anak bulan tu. Ada buktinya. Ini gambar dia. Memang ya pun. Nampak anak bulan tu kecil. Anak bulan ni dia kecil Kalau tengok gambar-gambar anak bulan, dia kecil. Dia anak bulan sabit yang kecil tu. Kalau mata kita tak cukup teliti, tak nampak sebenarnya. Tapi dia ada.
Dia ni. Orang yang mahir ilmu falak dia akan nampak. Dia biasa ikut carapan ni dia nampak. Jadi nelayan tengah laut tu nampak. Sekarang macam mana? Dia beritahu kami dapat tahu pengumuman mengatakan puasa lusa. Mana boleh puasa lusa? Kami nampak dah bulan tadi. Hantar gambar sekali. Sekarang macam mana? Dah umum dah ni. Itu dia. Masalahnya nak pakai tak pakai? Ini yang disebut dalam perkara yang keempat. Nak terima tak khabar ni? Masalahnya nelayan tengah laut tu, kita tak tahu dia semayang ke tak. Kita tak tahu. Sama ni semayang ke tak, kan? Penghayatan agama dia macam mana, kita tak tahu. Ataupun dia menipu ke. Tapi sekarang kalau dah ada WhatsApp, ada gambar semua, tapi tak tahu apa dia ambil gambar dia daripada Google lah macam tu. Mana tahu kan? Ini yang disebut dalam perkara yang keempat ni. Macam mana nak sabitkan? Balik pada perkara tiga tadi. Maksudnya pihak yang berautoriti saja boleh putuskan sama ada perkhabaran itu boleh diterima atau tidak. Kita tak boleh mana-mana. Kalau dia nak puasa, nelayan tengah laut tu nak puasa, atau dia puasa sendirilah. Janganlah dia beritahu orang lain kata besok puasa. Dia sendiri nak puasa lah besok. Dia tak boleh mempengaruhi orang lain supaya berpuasa seperti dia pagi besok. Tak boleh. Kalau dia nak puasa lah. Atas kapasiti peribadi dia. Tapi nak beritahu orang lain besok puasa lah, tak boleh. Sebab perkhabaran ni ditolak oleh pihak yang berautoriti. Itu cerita. Jadi dia nak puasa atas tiket dia, atas kapasiti dia, atas diri dia. Itu pun kalau dia nak puasa lah. Setelah Ramadan tak aku Syawal ni selalu. Syawal nak puasa, kalau boleh orang nak lewat ni puasa kan. Kalau raya cepat dia nak raya. Kalau boleh tak payah 29 Ramadan Ustaz, 28 ni Ramadan ni. Besok kita raya tu. Orang kita ni dia buat puasa ni payah sikit. Bila buat raya dia paling cepat raya. Tak cerita tuan tengok lah. Bila puasa so tengok lah. Yang gesum tepi tu ada drive-thru. Bersusun macam drive-thru McDonald. Pukul 9. Drive-thru McDonald tak ada kereta kan, satu terang kan, baik, senang je nak tangkap. Ni tepi-tepi celah ni drive-thru, kadang-kadang belakang kedai ni pun tengok kan. Jadi maknanya seramai orang yang tak puasa walaupun telah tiba bulan Ramadan. Buat puasa itu perangai. Buat raya dia yang paling awal tadi kan? Kecewa dia Ramadan kena 30 hari. Kecewa Ramadan 30 hari, raya lewat sehari. Kecewa. Bila masuk Syaban 30 hari tak kecewa pun dia. Lagi suka dia. Sebab 30 Syaban tu hari haram berpuasa, hari Syak. Ini setengah-setengah itu. Macam mana kan? Itulah keadaan dia. Paksa terima. Zaman kita ni bukan zaman zaman Nabi, zaman sahabat. Mereka bergembira bila Ramadan tiba. Bila Ramadan nak meninggal, nak pergi, nak raya, mereka orang yang paling sedih. Kita balik. Kita bila nak raya, gembira dah. Senyum ramai nak raya. Betul Cik Majid senyum betul nak raya kan? Tapi para Nabi, para sahabat bila nak raya tu sedih sebab bulan Ramadan nak pergi kan? Tak tahu tahun depan jumpa Ramadan ke tak. Itu sikap mereka berbanding kan sikap kita. Kemudian wa khamisuha, dan yang kelimanya bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dhalik. Dengan sebab zon,
tentang masuknya bulan Ramadan berdasarkan ijtihad pada hak seorang yang terkeliru pada zon masuknya bulan Ramadan. Maknanya ijtihad lah. Pandangan dia Ramadan dia masuk ni kira-kira. Ijtihad tu pun dia akan balik kepada perkara 3 tadi. Ijtihad tu di Malaysia hanya boleh dibuat oleh pihak yang berautoriti tadi, yang saya sebut tadi. Majlis Raja-Raja, Majlis Agama Negeri, Jabatan Mufti, Jabatan Hukum Pemerintah. Itu je lah. Kita sendiri tak boleh ijtihad. Tak payah puasa ni semua. Dengan bulan tak nampak tak boleh. Kita sebagai rakyat kena taat kepada kepimpinan. Kan, dah diisytiharkan puasa lusa, kena terima lah. Jangan protes. Kami protes putusan isytihar Ramadan ni, kami nak puasa Ramadan besok juga. Tak boleh. Isytihar tu hanya mereka saja yang boleh buat. Kita tak boleh buat. Kan? Sebab ada yang macam tu. Ada dulu-dulu lah. Tak berapa lama dulu pun ada ustaz, ada orang agama, ustaz-ustaz yang mempertikaikan keputusan di isytihar puasa raya pada tarikh yang diberi. Dia kata hujah dia kami nampak anak bulan. Kenapa besok tak puasa? Kami nampak nak, kami cerap sendiri, kami nampak anak bulan. Kenapa puasa lusa? Nah, dia kan? Jadi itu yang berlaku. Tak berapa lama dulu pun saya masuk dalam grup WhatsApp. Mana perginya hilang tak tahu dah, hilang terus tak tahu pergi mana dah ustaz. Dia rajin betul, setiap bulan dia cerak anak bulan. Dia rajin subuh lah. Sekarang tak tahu lagi ustaz, hilang mana tak tahu, meninggal ke apa, wallah alam. Tapi kita sebagai orang awam, kita ikut keputusan pihak yang berautoriti. Kita mengaji ni pun sekadar untuk nak tahu saja, bukan kita nak memandai. Setengah orang dia mengaji, lepas tu dia memandai. Tu yang jadi mempersoalkan ini, mempersoalkan itu, kan? Mengajinya selera je, tapi dia mempersoal tu macam dia alim semua. Jadi kita mengaji ni bukan kita nak mempersoalkan apa-apa. Kita mengaji ni nak tahu macam mana boleh mulanya wajib puasa Ramadan ni, apa perkaranya yang menyebabkan kita akan wajib puasa Ramadan. Ni 5 perkara tadi ni, kan? Dengan sempurnanya bulan Syaban, dengan kenyataan bulan Ramadan, dengan pengakuan bahawa bulan Ramadan telah tiba, dengan khabar tentang tibanya bulan, kelihatan anak bulan yang diterima oleh pihak autoriti, dengan ijtihad yang dibuat bahawa ini bulan Ramadan telah tiba. 5 benda tadi. Itu je. Kita nak tahu kan. Jadi itu dia. Bila 5 perkara, salah satu 5 perkara ni ada, maka wajiblah bagi kita umat Islam mula berpuasa Ramadan. Jadi itu dia. Jadi insya-Allah pada kuliah kita lusa, insya-Allah dengan izin Allah Taala kita akan sambung fasal yang kedua, iaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa, apakah syarat sah puasa? Kita akan lihat satu persatunya pada kuliah yang seterusnya. InsyaAllah izin Allah SWT kita akan bincangkan fasal kedua ini pada kuliah yang akan datang. Jadi itulah saja untuk hari ini sebagai sedikit perkongsian ilmu yang ada, yang baik dari Allah SWT dan yang kurang itu daripada kita semua. Saya pun maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekiranya apa yang disampaikan mungkin tidak berapa cantik pada pendengaran dan penglihatan tuan-tuan dan puan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.